Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita juga yang tidak berdaya, tidak ada kuasa. Jadi kita mau sembah kepada Maha Kuasa, Maha Pemberi yang pencipta kita. Kalau sama-sama makhluk kita sembah, itu menunjukkan kurang kewarasan kita. Kita dah lupa pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dikira dosa paling besar. Dalam banyak-banyak dosa ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sudi memaafkan dosa-dosa besar yang lain, tapi dosa syirik Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan maaf. Kalaulah seseorang bertaubat daripada dosa lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampun. Sekiranya dia tidak sempat taubat, dia mati dengan membawa dosa-dosa itu, masih lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas, dia boleh lagi ampun dosa-dosa itu. Tapi kalaulah seseorang bawa mati dengan syirik sekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampun dia, akan dikekalkan dalam neraka. Qala, sahabat yang tanya tu sambung lagi soalan dia, summa ayyu, setelah itu apa lagi dosa yang mana satu dikira dosa besar juga? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka, engkau membunuh anak engkau sendiri kerana takut anak itu makan bersama kamu. Maksudnya zaman jahiliyah dulu mereka bunuh anak-anak mereka, tanam hidup-hidup anak perempuan dan sebagainya. Mereka kira nanti mau besarkan anak ni menjadi satu beban bagi mereka, dan mereka anggap itu adalah satu tanggungjawab besar. Kemudian mereka bunuh anak-anak itu. Jadi mereka bunuh seperti itu disebabkan mereka kurang keyakinan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemberi rezeki kepada manusia. Anak yang lahir tu dia datang dengan rezeki dia, tak perlu bimbang untuk rezeki dia, dia datang dengan rezeki dia. Anak juga membawa rezeki bagi ibu bapa, jadi sepatutnya pelihara dengan baik-baik. Tapi orang bimbang, anak tu makan dengan dia bersama, dia akan jadi beban cari bagi makan anak. Sebab tu dia bunuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dah pun janji, dah pun jamin rezeki bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Jadi apabila seseorang itu lemah iman dia, kurang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah timbul banyak masalah bagi dia. Kalau seseorang yakin dia sepenuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang itu tidak akan menjadi masalah walaupun bilangan anak begitu ramai ada dengan dia. Jadi yang penting sekali keyakinan perlu wujud dalam hati kita. Jadi membunuh anak seperti itu dikira dosa besar. Qala summa ayyu, sahabat tu aju lagi soalan yang ketiga, kemudian apa lagi dosa besar? Qala an tuzani halilata jarika, bahawa engkau
berzina dengan isteri jiran kamu itu juga dianggap dosa besar. Memang zina itu dosa besar, lagi-lagi berzina dengan isteri jiran itu dianggap lebih besar, sebab jiran ni ada hak bagi kita tolong jaga kehormatan diri jiran tu, dan kita jaga maruah mereka. Kita tak jaga, kita juga mencabul kehormatan mereka. Di situlah menanggung dosa besar tu. Fa anzalallahu tasdiqaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quran tasdiqaha untuk memperkukuhkan perkara tersebut yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bersabda tu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat semakna ataupun sefahaman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bersabda itu, iaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznuna al-ayah muttafaqun alaih. Maksudnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, iaitu seperti qisas, bunuh seseorang dijatuhkan hukuman qisas, dibalas bunuh dan sebagainya. Syarak agama dah benar membunuh, kecuali cara tu kalau tidak sengaja membunuh seseorang itu tidak dibenarkan, dikira haram. Larangan tegas daripada Allah. Dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Al-Furqan ayat 68, muttafaqun alaih. Maksudnya hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih maksudnya ittafaqa syaikhani ala sahabiyyin wahidin. Syaikhan Bukhari dan Muslim sepakat riwayat hadis ni daripada seorang sahabat yang sama. Maksudnya Imam Bukhari juga riwayat hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud, begitu juga Imam Muslim juga riwayat hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Itulah maksud muttafaqun alaih. Hadis yang ke-52 muka surat 270, tajuknya menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membinasakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati. Al-mubiqati ay al-muhlikati, hendaklah kamu menjauhi daripada 7 perkara yang membinasakan. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apakah perkara-perkara itu ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, wasihru, melakukan sihir. Melakukan sihir adalah antara dosa besar, dan mempelajari ilmu sihir dan juga menggunakan ilmu sihir menyusahkan orang lain, itu semua dikira dosa haram. Dan kalaulah seseorang itu dia percaya sihir itu memberi kesan kepada dia, itu akan menjadi kufur bagi orang tu. Jadi kita tak boleh percaya, walaupun sihir tu ada juga kadang-kadang terkena kepada orang dan sebagainya, tapi itu bukan, sihir tu ada
kuasa ataupun dia boleh memberi kesan kepada seseorang. Kalau tidak ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan jadi apa-apa. Jadi tak perlu percaya kepada sihir dan tidak perlu takut dengan sihir. Kalau terjadi apa-apa kepada kita, kita kembali kepada Allah dan anggap sahaja itu adalah cubaan daripada Allah. Jangan kita kata orang tu sihir kita, orang ni hantar kita nak menyusahkan dan sebagainya. Jangan kita bawa cerita-cerita mengarut seperti itu. Selalunya orang sebut begitu. Kalau dia menimpa musibah apa-apa, berhadapan dengan apa-apa kesusahan, selalunya biasa orang kata ada orang hantar. Ada kan sebut gitu, ada orang hantar, maknanya orang buat sihir, dah kena dia, macam itulah. Jadi tak perlu kita ada kefahaman, kepercayaan seperti itu. Perlahan-lahan daripada anggapan-anggapan itu akan membawa kepada kufur. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi, dan membunuh seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kecuali dengan adanya hak, kebenaran daripada agama. Wa aklur riba, dan memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari daripada medan peperangan berpaling ketika kaum muslimin jihad dengan orang kafir, berdepan dengan musuh, ada pula orang paling lari. Itu dosa besar. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh berzina. Qazaf maksudnya menuduh berzina. Al-muhsanat, wanita-wanita yang suci. Lagi al-mu'minat, yang beriman. Dan juga al-ghafilat, lalai daripada mengingati dosa. Maksudnya dia tak mikir pun, ghafilat, terlupa daripada nak buat dosa. Dalam hati dia, dalam pemikiran dia tidak ada fikiran ataupun tidak ada keinginan nak buat dosa-dosa begitu. Tiba-tiba ada orang tuduh wanita suci seperti itu buat zina dan sebagainya. Itu juga dianggap dosa besar. Jadi 7 perkara dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingat kepada kita supaya kita menjauhi diri daripada perkara-perkara itu. Perkara-perkara seperti itu akan memakan diri kita dan akan memusnahkan kehidupan kita dan juga di akhirat nanti akan heret kita masuk ke dalam neraka. Jadi sebab tu kita perlu menjauhi daripada perkara-perkara seperti itu. Hadis yang ke-53 muka surat 275. Iman akan hilang sewaktu melakukan seburuk-buruk dosa. Wa anhu, dan daripada Abu Hurairah juga, Abu Hurairah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina oleh seseorang dalam keadaan dia beriman. Maksudnya orang yang beriman, orang yang sempurna iman, dia tidak akan melakukan zina. Maksudnya bila dia tu orang mukmin tu melakukan zina, bermakna dia tu kurang iman. Jadi jangan kita kata hadis dah bagi tahu tidak berzina oleh seseorang dalam keadaan dia beriman. Jadi kita pun faham di situ yang berzina ni tidak ada iman. Tambah lagi kita fatwa lagi kata kafir, lagi teruk, tak boleh kita faham begitu. Jadi di sini maksudnya
orang yang beriman dalam keadaan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia tu melakukan zina, itu tanda orang itu tidak sempurna iman. Jadi kita boleh kata sekatu saja, jangan kata dia ni tidak jadi mukmin dah di situ ketika tu dah jadi kafir dan sebagainya. Sebab dengan sebab orang yang beriman ataupun orang Islam melakukan dosa besar, kita tidak boleh hukum dia sebagai orang kafir. Dia buat dosa besar, setakat dosa besar di situ, selagi dia tidak menghalalkan amalan haram itu, kita tidak boleh jadikan dia tu orang kafir. Kalau dia ingkar dengan hukum Allah, perintah larangan ada, tidak bagi zina, dia ingkar dengan hukum tu, menghalalkan perbuatan zina tu, kemudian dia lakukan zina, itulah baru akan jadi kufur. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Dan juga tidaklah pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashribuha wa huwa mu'minun. Dan juga tidak meminum arak oleh seseorang dalam keadaan dia beriman. Wala yantahibu, dan tidak akan merampas harta orang, nuhbatan, satu rampasan, yarfa'un nasu ilaihi, meragut, tidak meragut satu ragutan yang mana orang ramai mengangkat pandangan mereka kepadanya pada rampasan itu, ragut itu. Hina yantahibuha, ketika dia merampas, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Maksudnya seseorang tidak akan merampas harta orang ataupun meragut dan sebagainya dalam keadaan dia tu beriman. Maksudnya perbuatan seperti itu bercanggah dengan sifat orang mukmin. Wala yaghullu ahadukum hina yaghullu, dan juga tidak akan mengkhianati harta rampasan perang salah seorang daripada kamu ketika dia mengkhianati harta rampasan perang tu dalam keadaan dia tu beriman. Maksud di sini wala yaghullu, yaghullu daripada ghulul, asal makna dia mencuri harta rampasan perang sebelumnya membahagi. Harta rampasan perang ni apabila dah menang peperangan, rampas harta daripada orang kafir tu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahagi kepada mujahidin tu. Jadi setiap seorang ada bahagian dia dalam harta rampasan tu. Jadi sebelum bahagi, dia tidak boleh ambil bahagian dia. Bahagian dia pun setelah Rasulullah SAW bahagi baru boleh ambil. Apa lagi dia mau ambil hak orang lain, itu panggil mencuri ataupun mengkhianati harta rampasan perang. Dan akhirnya ghulul, wala yaghullu ni guna dengan makna umum, iaitu menipu. Maknanya mengkhianati, menipu, itu bercanggah dengan sifat mukmin. Seseorang dalam keadaan sempurna iman, dia tidak akan menipu, tidak akan mengkhianati siapa-siapa, dan tidak akan mencuri harta rampasan perang tu. Fa iyyakum, maka hendaklah kamu berjaga-jaga daripada amalan-amalan seperti itu. Wa fi riwayat Ibn Abbas, dalam riwayat Abdullah bin Abbas ada nyatakan wala yaqtulu hina yaqtulu wa huwa mu'minun, dan seseorang mukmin tidak akan bunuh seseorang dalam keadaan dia tu beriman. Qala Ikrimah kata, qultu li Ibn Abbas, aku kata, yakni aku tanya
kepada Abdullah bin Abbas, kaifa yunza'ul imanu minhu. Jadi ada sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang melakukan dosa besar seperti curi, zina, minum arak dan sebagainya, ketika itu akan dicabut iman seseorang itu. Maksudnya iman itu akan keluar daripada orang yang melakukan zina, minum arak dan sebagainya. Jadi Ikrimah ni dia mau faham lebih lanjut dan mau jelas lagi maksud tu. Dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, kaifa yunza'ul imanu minhu, bagaimanakah tercabutnya iman daripada seseorang itu? Qala, Abdullah bin Abbas jawab kata, hakadha, beginilah. Kemudian wasyabbaka baina asabi'ihi, Sayyidina Ibn Abbas telah menggenggam kedua-dua tangan, ataupun syabbaka maksudnya jalinkan jari-jari, menjalinkan jari-jari. Dia tunjuk contoh di antara jari-jarinya, summa akhrajaha, kemudian keluarkan balik jari-jari itu. Maksudnya iman itu dah pisah daripada orang melakukan zina dan juga minum arak, dah pisah keluar daripada orang yang melakukan dosa-dosa itu. Fa in taba ada ilaihi, jika dia tu taubat daripada dosa-dosa itu, iman itu akan kembali masuk kepadanya. Wa syabbaka baina asabihi, dan seterusnya dia jalinkan semula jari-jari yang dah dipisahkan tadi, dia masukkan balik. Maksud pertama daripada jalinan jari, dia tunjuk keluar ni, keluar cahaya iman daripada orang melakukan zina, minum arak tu. Dia masukkan balik jari dia, jari-jari itu maksudnya bila orang tu taubat, iman, cahaya iman tu masuk semula ke dalam orang tu. Jadi maksud di sini, dah dicabut iman itu tidak bermakna asal hakikat iman tu sendiri dah dicabut keluar. Orang tu dah jadi kafir ketika dia melakukan dosa tu, tidak maksud tu. Maksudnya ketika dia melakukan dosa-dosa tu, dia tu tidak jadi mukmin yang sempurna. Yang kata dicabut keluar, maksud di situ dicabut keluarkan cahaya iman tu. Itu penjelasan daripada Imam Bukhari sendiri. Wa qala Abu Abdullah Imam Bukhari kata, la yakunu hadha mu'minan tamman, dia tu orang ini tidak menjadi mukmin yang sempurna. Orang yang melakukan dosa besar, minum arak, zina, mencuri, merampas harta orang dan sebagainya, orang itu ketika melakukan dosa-dosa besar itu, dia tu tidak menjadi mukmin yang sempurna. Kalau dia mukmin sebenar, ada hakikat iman dalam diri dia, sempurna iman dia, tentu dia tidak lakukan dosa-dosa tu. Wala yakunu lahu nurul imani, ketika tu tidak ada cahaya iman baginya. Maksudnya daripada situ kita boleh faham yang kata cabut keluar iman daripada orang melakukan dosa itu, maksudnya cabut keluar cahaya iman dia, bukan asal iman tu sendiri, hakikat iman tu dah keluar, dah jadi kafir, tidak begitu. Jadi bila dia taubat daripada dosa tu, cahaya iman tu akan masuk balik. Kemudian daripada tu dia kekal dengan taubat dia, dia tidak kembali lagi buat dosa-dosa tu. Kemudian dia buat amal ibadat dan dia jaga diri dia baik-baik. Ketika tu iman dia perlahan-perlahan akan sempurna balik. Dengan cara tu dia akan jadi mukmin yang sempurna iman. Jadi daripada maksud hadis ni kita dapat faham, apabila kita apa sahaja dosa melakukan, perlu kita taubat segera, barulah dosa-dosa itu pun akan diampun, dan iman kita pun tidak akan jadi kurang sempurna,
dan yang penting sekali kita jaga baik-baik iman kita. Dengan sebab melakukan dosa-dosa, lama kelamaan cahaya iman tu makin sehari makin kurang, lama kelamaan lenyap cahaya iman, dan ketika itulah seseorang itu sedia mau menerima kekufuran dan berani melakukan dosa kufur dan sebagainya. Jadi sebab tu perlu kita menjaga iman kita. Sebaik saja kita tersilap melakukan dosa, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-55 277, alamat-alamat munafik, tanda-tanda munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik ada 3. Zada Muslimun, Imam Muslim menambah dalam riwayat dia dalam kitab Sahih Muslim, di situ ada tambahan, ayatul munafiqi salasun wa in sama wa salla. Tanda munafik ada 3, walaupun orang itu puasa, sembahyang, zahirnya elok, nampak dia tu sembahyang, pergi masjid, tanya dia jemput minum air, dia jawab selalu, hari-hari dia jawab saya puasa, tapi tanda munafik tu ada dalam diri dia. Wa za'ama annahu muslimun, dan dia anggap diri dia tu muslim sebab dia sembahyang, sebab dia puasa, dia anggap diri dia ni muslim yang sempurna, tapi disebabkan ada beberapa amalan dia lakukan dengan suka hati, disitulah ada tanda-tanda munafik ada dalam diri dia. Iaitu summattafaqa, kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat dalam riwayat mereka, yang bagian awal tu ada beza sedikit lafaz hadis tu. Kalau berdasarkan Imam Bukhari, ayatul munafiqi salasun iza haddatha kadzaba, begitu. Kalau berdasarkan Imam Muslim, riwayat dalam Muslim tu, ayatul munafiqi salasun wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun, begitu. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat dalam riwayat mereka, katanya mereka berdua sabdaan Rasulullah SAW, sambungannya, idza haddatha kadzaba, apabila dia berkata maka dia berdusta, dan wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia memungkirinya, mungkiri janji. Wa idza atumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianatinya. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik ni ada 3. Hadis berikutnya hadis yang ke-56, dalam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Maksudnya Nabi SAW bilang di situ tanda munafik ada 4. Jadi bilangan-bilangan tu tidak menjadi masalah. Bilangan sikit tidak menafikan bilangan banyak, dan begitu juga bilangan banyak tidak menafikan bilangan sedikit. Dan kemungkinan besar pada peringkat awal Nabi SAW diberitahu tanda munafik 3. Kemudian daripada tu Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui Jibril adanya tanda lain tambah di situ. Itu sebab menjadi 4. Dan daripada tanda-tanda ini perlu kita faham yang kata tanda munafik di sini, maksudnya munafik nifaq di sini, nifaq amali, menjadi munafik dari segi amalan. Nampak zahir seseorang itu baik, sembahyang, puasa, nampak warak, tapi dalam diri dia tu ada beberapa amalan yang boleh kata dia tu dah ada tanda-tanda munafik.
tapi itu tidak bermaksud munafik asli seperti mana munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik di zaman Rasulullah SAW itu boleh dikatakan nifaq fil akidah, menjadi munafik dalam bab akidah. Munafik yang ada zaman kita sekarang ni nifaq fil amal, menjadi munafik dalam bab amalan, bukan dalam bab akidah. Jadi kalau kita nampak seseorang tu selalu dia cakap bohong, mungkin janji dan juga dia mengkhianati amanah orang dan sebagainya, kita jangan anggap dia tu seperti munafik yang dikira munafik di zaman Rasulullah SAW tu. Bezanya munafik di zaman Rasulullah SAW dan kita sekarang ni, munafik di zaman Rasulullah SAW tu, mereka ni sembunyikan kufur dalam hati mereka, kemudian mereka pura-pura menzahirkan iman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Punca daripada mereka buat begitu, mereka bimbang daripada dibunuh oleh tentera muslimin, ataupun yang kedua mereka takut kena bayar jizyah sebagai kafir zimmi dan sebagainya. Sebab tu mereka pura-pura menjadi orang yang beriman. Bila jumpa balik sama-sama kafir, mereka kata kami sama dengan kamu, hanya kami olok-olok dengan mereka. Itu berlaku di zaman Rasulullah. Zaman kita sekarang ni ada muslim, ada kafir. Nifaq tu nifaq dalam amalan, bukan dalam bab akidah. Azan dulu insya-Allah. Berdasarkan hadis tadi, kita dapati nifaq zaman kita sekarang ni, nifaq amali, berlaku nifaq berpura-pura dalam amalan. Seseorang dia akan pura-pura sembahyang, puasa, dan dia sembunyikan dosa-dosa dia supaya orang tidak nampak dosa-dosa dia. Dia pura-pura tunjuk di hadapan orang dia ni sembahyang, puasa. Jadi nifaq dalam amalan tu memang wujud di zaman kita, dan tidak ada lagi nifaq dalam akidah. Lagipun muhaddisin kata, kalaulah kita temu satu-satu tanda disebut dalam hadis tadi, daripada 3-4 tanda munafik tu, jangan kita selalu kata dia tu dah jadi munafik. Sebab muhaddisin kata dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bilang tanda-tanda munafik tu, di situ dari segi kegunaan bahasa Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan adanya kalimah idza tumina khan, idza haddatsa kadzaba, idza ahada ghadara, idza khasama fajara. Jadi di situ ulama muhaddisin bagi tahu, apabila kalimah idza masuk di atas satu-satu kata kerja yang membawa makna dah lepas tu, di situ ada makna istimrar, maksudnya makna berterusan. Katanya orang tu bila bercakap dia bohong, maksudnya dia tu bila-bila pun cakap sentiasa dia ni bohong, tidak pernah dia kata yang betul, yang benar. Maksudnya dah jadi adat kebiasaan orang tu, pembohongan tu dah jadi adat kebiasaan orang tu. Dan begitu juga mungkir janji tu dah jadi adat kebiasaan dia. Dan apabila bertengkar, malah dia suka caci maki kepada orang. Setiap kali berlaku perbalahan, dia akan bawa cara tu. Jadi amalan-amalan seperti itu dah jadi darah daging dia, dah jadi adat kebiasaan dia, selalunya ada dengan dia.
itulah baru kita boleh kata dalam diri orang tu dah ada tanda-tanda munafik. Kalau sekali-sekala orang tu cakap bohong, tersilap dia khianah, harta orang dan sebagainya, jangan kita cas selalu dia tu dah jadi munafik, kita pula maki pula sama dia, kita juga akan turut jadi orang yang mempunyai tanda munafik. Jadi perlu kita elak daripada sifat-sifat tu. Yang pentingnya kita sendiri mengelak daripada sifat-sifat tu supaya tidak wujud dalam diri kita tanda-tanda munafik tu bila kita nampak dalam diri orang lain. Jangan kita cepat menghukum kepada mereka. Tengok dulu macam mana keadaan, layak ataupun tidak kita nak kata orang tu dah ada tanda munafik dalam diri dia dan sebagainya. Jadi berdasarkan hadis yang ke-56 di situ, riwayat daripada Abdullah bin Amr, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 sifat barang siapa yang ada padanya 4 sifat tu, maka dia ialah orang munafik sebenar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dalam diri seseorang ada 4 sifat, 3 sifat tadi pun ada dan ada tambahan 1 sifat dalam hadis ni. Dan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana munafiqan khalisa. Dia tu dah jadi munafik senguti, munafik betul-betul dah jadi munafik sebenar. Jadi maksudnya seperti mana saya bagi tahu sebentar tadi, kalau dah jadi tabiat dia dan dah jadi sifat-sifat tu dalam daging dia, itu panggil munafik khalis, munafik sebenar. Tapi itu pun maksudnya nifaq dalam amalan, tidak dalam nifaq dalam akidah. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa yang mempunyai satu sifat daripadanya, maka dia mempunyai satu sifat daripada sifat-sifat munafik, sehinggalah dia meninggalkannya. Apabila dia diberi amanah, dia mengkhianatinya. Yang kedua, apabila dia bercakap, dia berdusta, berbohong. Yang ketiga, apabila dia membuat perjanjian, dia memungkiri janji. Dan juga yang keempat, apabila dia bertengkar, dia akan memaki hamun. Hadis yang ke-57 misal bagi munafik. Contoh orang munafik ni seperti mana disebut dalam hadis ni, wa an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul munafiqi kasyatil 'airati bainal ghanamaini ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan, rawahu Muslim. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang munafik ialah seumpama seekor kambing betina yang mencari-cari jantan, kambing jantan di antara 2 kelompok kambing. Kadang-kadang dia ke sana dan kadang-kadang dia ke sini. Maksudnya orang munafik ni perangai dia memang macam tu. Sekali dia berpihak dengan orang-orang Islam, orang-orang mukmin, sekali dia berpihak pula dengan orang kafir. Dia mencari peluang, di mana ada peluang besar, di mana ada keuntungan bagi dia, sentiasa dia mencari-cari. Seperti mana kambing betina, sentiasa dia mencari kambing jantan. Sekali masuk dalam grup kambing ni, sekali dia lari pergi sana dengan grup kambing tu. Jadi orang munafik pun macam tu, disebabkan mereka takut dibunuh dan takut kena bayar jizyah. Mereka pura-pura beriman dan buat baik dengan Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat. Bila jumpa balik dengan orang kafir, mereka kata, kami ni bersama dengan kamu, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un,
kami ni pura-pura saja buat olok-olok dengan orang mukmin tu, seolah-olah mereka ni cerdik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun tahu di kalangan ahli yang hadir di Masjid Nabawi itu siapa mukmin sebenar, siapa munafik. Itu Rasulullah SAW dah tahu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu kepada Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dinamakan sahibus sir, yang menyimpan rahsia senarai munafik, yang diserah oleh Rasulullah SAW, diamanah oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu seorang-seorang siapa munafik di kalangan penduduk Madinah tu. Begitu juga Huzaifah radhiyallahu taala anhu yang menyimpan senarai nama munafik, dia tu juga tahu. Pernah Sayyidina Umar tanya kepada Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai nama tu? Tengok sahabat-sahabat walaupun dah jadi seorang sahabat yang begitu hebat, mereka masih takut lagi diri mereka ni jadi munafik. Apalagi kita perlu takut lebih pada mereka, dan perlu kita membersihkan diri daripada sifat-sifat munafik itu.